Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Kita bersama dalam tajuk yang seterusnya dalam PAK 21 untuk metodologi pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral, iaitu Project Based Learning ataupun pembelajaran berasaskan masalah. Sebenarnya kalau kita sebut pembelajaran berasaskan masalah ini, menurut bab Institute for Education, dia mendefinisikan bahawa ianya merupakan satu ilmu pengetahuan dan juga bagaimana cara kemahiran yang lebih teliti, details untuk menghasilkan sesuatu keluaran ataupun produk ataupun rekaan. Dan di samping itu, saya buat PBP ni sebagai PBPJ lah, ataupun senang kata pembelajaran berasaskan projek. PBPJ ini adalah pembelajaran berpusatkan kepada pelajar dan pengajar bertindak sebagai facilitator. Itu yang bermaksud semua ialah student-centered. Semua pelajar yang lakukan dan laksanakan sebagai seorang pengajar ataupun pendidik ataupun guru hanyalah bertindak sebagai facilitator, membimbing dan sebagainya. Dan dalam satu pendefinisian lain, Sadrina dan Mustafa 2017 ada menyatakan bahawa ini merupakan satu perkara yang sistematik, bermula dengan mencari idea dan seterusnya menyelesaikan masalah-masalah sebenar. Maksudnya daripada isu yang ditimbulkan ataupun perkara yang diperlukan, akhirnya melalui PBPJ, dia akan menjadikan sesuatu isu tersebut ataupun masalah tersebut, kisah tersebut untuk dijadikan sebagai satu program, aktiviti yang dilaksanakan dan akhirnya dapat menyelesaikan isu tersebut ataupun mencapai objektif seperti yang dihasratkan. Okey, kalau kita sebut PBPJ ini, ciri-ciri dia antaranya ialah dia ada tempoh masa yang menjangkau masa dalam kelas. Maksud dia, dia lebih daripada waktu pembelajaran yang ada. Mungkin dibuat di luar kelas dan memakan masa hampir seminggu, 2 minggu, 3 minggu mengikut objektif dan matlamat apabila melakukan PBPJ. Yang kedua, dia juga mengasah pengetahuan murid dan juga membentuk sesuatu kemahiran tertentu ke arah menjayakan sesuatu projek ataupun tugasan yang diberikan. Itulah PBPJ. Dan dia bersifat kolaboratif, iaitu menggabungkan kerjasama antara individu dan individu yang lain, kumpulan ini dan kumpulan yang lain, dan mereka bergabung akhirnya membentuk satu pemilihan kaedah sendiri untuk melaksanakan PBPJ. Tapi lebih penting, seperti yang saya katakan tadi, guru adalah sebagai pembimbing sahaja dan tidak menentukan kaedah yang perlu digunakan, kerana pelajar ataupun murid akan melaksanakannya secara sendiri, hanya dibimbing oleh guru. Maksudnya budak tu akan menentukan semuanya, tapi guru yang membimbing perkara tersebut. Itu kalau maksud guru bagi A pun kena buat 100%, tak ada. Guru hanya membimbing, murid akan menentukan. Dia berbeza dengan projek ataupun kerja khusus, hasil atau produk tidak ditetapkan. Dia tak ada sesuatu benda yang ditetapkan apakah hasil dan sebagainya. Tetapi dia ada satu tujuan untuk melakukan suatu perkara itu, ada sebab-sebabnya. Jadi bagaimana cara nak melaksanakan tu melalui PBPJ, dan dia adalah satu skop yang cukup besar. Maksud dia bukan setakat duduk dalam kelas, belajar, bagi tahu, tak ada. Dia kena buat dengan lebih besar dan luas. Jadi kaedah pelaksanaan dia boleh dibuat secara individu ataupun kumpulan. Tetapi kalau dibuat secara individu, dia kena juga bekerjasama dengan orang lain. Tapi itu dia punya projek. Tapi dia kena kolaborasi dengan orang lain. Kalau buat secara tim atau kumpulan, dia juga kena kolaborasi dengan orang lain. Secara kumpulan dengan kumpulan lain ataupun kumpulan dengan orang-orang lain seperti NGO, badan-badan kerajaan dan sebagainya. Dia kena buat begitu. Kedua, dia dinilai bermula daripada awal proses pelaksanaan sehingga selesai. Maksudnya, penilaian itu secara holistik, bukannya sikit-sikit ada, dia nak semua. Dan dia ialah integrasi pengetahuan dan kreativiti. Dia dah tahu tentang ilmu, contohnya ilmu patriotisme, cintakan kepada negara. So dia kena kreativiti bagaimana nak bagi awareness kepada public, masyarakat tentang cintakan kepada Malaysia. Guru hanya memberi bimbingan dan beritahu prosedur pelaksanaan seperti yang saya katakan tadi, dan murid perlu kumpul maklumat, bahan, data, laporan hasil serta refleksi semua benda yang dia dah buat tadi. Gambarnya lah, laporannya lah, kena kumpul, buat satu dokumentasi, berikan satu refleksi dan hantar kepada guru. Dan dia berasaskan kepada kemahiran, knowledgeable, pengetahuan, pengalaman dan juga kebolehan murid. Kalau murid tadi tu memang kemahiran dia bagus, pengetahuan dia bagus, pengalaman dia ada, insyaAllah PBPJ yang dia buat sangat bagus. Dan kalau kita lihat ini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ada menggalurkan tentang PBPJ tadi tu.
Antaranya membina soalan, suara dan pilihan murid, pembinaan bersatu, inquiry dan inovasi, maklum balas dan semakan, dan pembentukan produk. Ini ialah satu daripada step-step ataupun langkah-langkah apabila murid mengkaji secara mendalam tentang satu isu atau topik bagi menghasilkan satu produk. Dia kena bina satu soalan utama, seperti yang dalam ni lah. Ini dia punya langkah-langkah sebenarnya. Ini sebagai satu guideline lah atau panduan. Okey. Dan kalau kita lihat dalam pembelajaran berasaskan projek untuk pendidikan moral, ada beberapa, ada 3. Pertama ialah kajian kes, kedua ialah khidmat masyarakat, dan ketiga ialah program lawatan. Okey, jadi BPPJ ni ada kajian kes, khidmat masyarakat dan juga program lawatan. Kita pergi pada yang pertama iaitu kajian kes. Bila kita sebut kajian kes ni, kalau perasanlah bila saya mengajar anda memang saya suka buat kajian kes sebab kajian kes ini dia memudahkan anda untuk membuat satu pertimbangan penyelesaian secara kreatif dan kritis sekaligus dapat mengembangkan elemen pembelajaran abad 21. Okey, bila kita sebut kajian kes, semua orang tahu dia akan berkenaan dengan situasi sebenar yang berlaku. Maksudnya ada sesuatu situasi yang pernah terjadi dalam negara, dalam diri anda, dalam situasi kehidupan bermasyarakat dan sebagainya, dan kita nak ambil kajian kes ini untuk kita selesaikan isu tersebut. Dalam bidang yang biasa digunakan di Malaysia, kajian kes ini ialah seperti bidang kemanusiaan, sains sosial, sains kejuruteraan, undang-undang, perniagaan dan perubatan. Sesuailah dengan pengajaran pendidikan moral yang anda akan ajar nanti, maka kajian kes ini boleh dipraktikkan dalam PBPJ iaitu pembelajaran berasaskan projek. Kata Muhammad Muda bahawa kajian kes ini ialah satu situasi dan semestinya yang telah ataupun sedang berlaku serta boleh menjadikan satu pengajaran. Maksudnya kajian kes ini adalah benda berkaitan dengan benda yang boleh mendatangkan pengajaran situasi-situasi yang pernah terjadi. Dan Surjit Singh serta Osman Mat Zain ada juga menyatakan bahawa kajian kes ini ialah menggunakan kes-kes sebagai bahan pengajaran. Maksudnya daripada kes-kes yang ada tadi itu digabungkan dan dia menjadikan satu bahan pengajaran. Jadi projek based learning ataupun PPPJ ini dalam bentuk kajian kes untuk pendidikan moral ini memang sangat bagus digunakan. Contoh PPPJ kajian kes, guru beri satu isu berkenaan lunturnya semangat patriotisme. Misalnya guru letak pasal isu pergaduhan kaum, bakar bendera. Isu-isu itu boleh diambil dalam akhbar dan sebagainya, benda yang betul-betul terjadi yang menunjukkan lunturnya semangat patriotisme, cinta kepada negara, especially di kalangan murid di sekolah. So, guru minta murid laksanakan PBPJ dengan membuat langkah penyelesaian bagi mengatasi masalah lunturnya semangat patriotisme. Jadi apa yang perlu dibuat, murid kena laksanakan PBPJ berdasarkan kajian kes yang diberikan oleh guru tadi tu. Bagi saya cadangan dia mungkinlah pelajar boleh mengadakan minggu cintai negaraku ke, buat satu pertandingan cintai negaraku ke, buat apa saja projek yang akhirnya dapat menyelesaikan isu tadi tu berdasarkan kajian kes yang dikemukakan oleh guru. Jadi kajian kes ini sangat sweet untuk pendidikan moral sebab dia mengambil satu isu ataupun fenomena dan bagaimana anda sebagai guru moral meminta murid-murid anda untuk menyelesaikan isu tersebut agar dapat memupuk nilai-nilai murni, amal amalan yang baik dan bagus sesuai dengan kehidupan kita sebagai rakyat Timur. Yang kedua adalah khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat ini adalah satu bentuk bantuan ataupun sokongan yang diberikan, tidak kiralah sama ada bantuan berbentuk fizikal, wang ringgit, motivasi, ilmu pengetahuan, apa-apa sahaja yang boleh memberikan satu khidmat kepada masyarakat, bantuan dan juga sokongan. Ia dapat menghasilkan sebuah pengalaman yang bagus ataupun dikenali sebagai real approach. Dia menyuntik elemen tersebut sebab murid-murid akan berada bersama dengan masyarakat, melakukan aktiviti, membuat tugasan dan sebagainya bersama dengan community. Sebab itu dipanggil sebagai real approach. Dan yang paling penting, ia dapat mengembangkan elemen komunikasi, of course lah sebab dia berkena berkomunikasi dengan orang lain. Productivity, kena fikir apa yang perlu dibuat dan dapat mengembangkan dimensi moral iaitu melalui pemikiran dia, apa yang cara dia nak buat dalam khidmat masyarakat, perasaan dia serta tindakan yang dilakukan dalam program khidmat masyarakat tersebut berdasarkan kepada dimensi moral. Okey, contoh PBPJ khidmat masyarakat,
murid dikenaki melakukan aktiviti kerja amal membersihkan kawasan taman permainan tempat tinggal mereka. Contohnya, jadi murid-murid pun buatlah satu projek bagaimana khidmat masyarakat mereka nak bersihkan kawasan taman permainan. Tajuk kedua contohnya, murid melakukan kerja amal dengan mengadakan kempen kesedaran cintai alam sekitar kepada masyarakat sekitar kawasan kediaman. Mungkin murid boleh buat poster, edarkan kepada jiran-jiran dan sebagainya. So, PBPJ khidmat masyarakat ini, dia memang betul-betul mendidik murid supaya dapat berada dalam komuniti masyarakat. Masyarakat yang, masyarakat itu sebahagian daripada masyarakat sebab mereka ini adalah bakal generasi masa hadapan. So, mereka akan dapat real approach yang lebih melalui PBPJ khidmat masyarakat. And last but not least adalah program lawatan. Kalau saya terang pun, mesti anda faham dan tahu program lawatan ini kita pergi satu tempat dan kita memberikan sumbangan, belajar, mencari pengalaman, dan ianya sebenarnya dalam program lawatan ini banyak elemen-elemen yang dapat diwujudkan, antaranya elemen kesedaran, kebertanggungjawaban, kerjasama, rasional dan juga kesyukuran. Sebab bila kita pergi satu tempat tadi tu, kita akan dapat lihat apa yang terjadi, apa yang berlaku, apa yang ada, satu pengalaman yang kita perolehi di tempat-tempat tersebut. Contoh PBPJ program lawatan yang dibuat, saya dulu pernah buat dengan pelajar saya, murid dikenaki merancang aktiviti lawatan sambil belajar ke rumah-rumah ibadah bagi setiap kaum di Malaysia, buat refleksi berdasarkan lawatan tersebut. So bila dia buat lawatan, dia kena buat refleksi menulisan apa yang dia dah lalui, apa yang dia faham, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tahu, apa yang dia dapat rasai semasa melawat-lawat tempat ibadah. Contohnya, pergi ke Masjid Putrajaya, pergi ke tokoh popular di Kuala Lumpur, pergi ke kuil terbesar di Malaysia iaitu di Batu Caves. Jadi mereka boleh membuat program lawatan dan mungkin boleh buat satu simulasi ataupun buat satu kesimpulan akhir tentang aktiviti-aktiviti keagamaan dalam negara kita Malaysia. Jadi program lawatan ini sebahagian daripada kaedah PBPJ dalam pendidikan moral. Jadi pelajar-pelajar semua, saya rasa anda boleh faham dan juga jelas tentang program based learning ataupun program pembelajaran berasaskan projek. Itu sekian saja. Assalamualaikum dan terima kasih.